Okey, kita sambung tajuk, masih lagi tajuk perkara batas sembahyang. Hari ini insya-Allah ke berapa ini? Keempat, kelima. Insya-Allah ini kelima. Perkara batas sembahyang yang kelima. Kak Zarina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Abdul Latif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah agak-agak hari ni tak problem. Dia terkadang problem ni saya punya bukan line, saya punya handset. Dia problem sikit, nak kena pergi, nak kena rawat. Dia terkadang dia akan jadi macam lekap. Sebelum ni kita ingat line, dia selalu lekat, selalu apa? Selalu dia akan ganggu. Dia macam terlekat-lekat. Rupanya handset. 2-3 hari ni handset dia selalu on off. Mungkin kena servis lah sebab baru je. Saya pakai Oppo. Baru berapa bulan lah. 5 ke 6 bulan baru pakai. Bukan lama sangat. Jadi dia ada problem. Mungkin kena servis lah. Dia sekejap dia jadi pening. Dia hang, dia pening. Sekejap dia on off. Dia tak boleh buka. Dia macam tu. Mungkin kalau time dia lekat sangkut-sangkut tu, dia dah mula nak on tu, nak off. Kalau sangkut-sangkut nanti tuan-puan komen, jadi kita akan adjust macam mana. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kitab Hidayatus Sibyan, muka surat bagi yang ada kitab muka surat 14. Muka surat 14, perkara yang membatalkan sembahyang yang kelima. Dalam kitab kita ini, dia membincangkan 21 perkara yang membatalkan sembahyang. 21 perkara yang membatalkan sembahyang dalam kitab kita ni secara ringkas. Dia tak detailkan. Kitab kita ini dalam bentuk matan. Dia tak ringkaskan, dia tak detailkan. Kalau detail, kena belajar kitab Sulamus Sibyan. Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, Al-Alim Al-Alamah, Tuan Guru Haji Cik. Itu syarah bagi kitab Hidayatus Sibyan. Itu detail, ada 4 jilid. Jadi kitab kita ni dalam bentuk matan, bentuk ringkas sahaja, perlukan huraian. Sebab tu kalau kita tengok, memang ringkas sangat, dalam bentuk yang panggil simple sahaja. Perlukan kepada huraian. Sebab itu kalau kita nak lebih detail huraian, itu kena belajar kitab Sulamus Sibyan 4 jilid. Dalam Sulamus Sibyan dia ada 41 perkara yang membatalkan sembahyang. Dalam kitab matan asal dia ni dalam hanya 21 perkara yang batal sembahyang. InsyaAllah ini kita akan bincang 4 perkara sahaja. Daripada 21 perkara, kita cuba settlekan 4 hari ini sebab hari ini dia tajuk-tajuk yang ringan, tajuk yang simple kita akan ekspreskan. Kalau sebelum daripada ini kita fokus satu sekali bincang, satu kuliah, satu sekali kita sharing. Tapi hari ini tajuk-tajuk yang ringan dan simple kita akan ekspreskan. Kita bincang 4 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Ini antara tajuk yang asas, tajuk yang basic, tajuk yang sangat fundamental. Kenapa? Kerana dia melibatkan soal sempurna ataupun tidak sembahyang kita. Kita perlu cakna dan kita perlu fokus kepada salah satu komponen sembahyang kita, iaitu perkara yang membatalkan sembahyang. Sebelum daripada ini kita dah sebut tuan-puan beberapa komponen asas dalam sembahyang yang terbentuk dan terbinanya solat, terdirinya solat ini di atas beberapa komponen. Yang pertama ialah syarat sah. Di luar sembahyang kita perlu jaga sebelum takbiratul ihram. Yang kedua, komponen yang kedua yang nak terdirinya sembahyang yang kita perlu fokus dan cakna, yang kita perlu ambil tahu, belajar, ialah rukun sembahyang. Yang kita sebut sebelum daripada ini iaitu syarat sah mendirikan setiap rukun sembahyang. Dan komponen yang ketiga yang kita kena tahu selain daripada rukun sembahyang, iaitu perkara yang batal sembahyang tanpa kita menyebut sunat. Sepatutnya dia sunat dulu. Komponen yang ketiga sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Kalau kita detailkan, dia ada 4 komponen. Dia ada sunat hay'ah, sunat ab'ad,
dan juga dia ada perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi kesimpulan tuan-puan, antara komponen penting sembahyang ini, yang pertama ialah syarat sah sembahyang, yang keduanya rukun ataupun dipanggil syarat sah mendirikan setiap rukun, dan yang ketiganya ialah komponen sunat, sunat abad 8 dan selebihnya sunat hay'ah, dan yang keempatnya perkara yang membatalkan sembahyang. Kita jaga 4 benda ini, insya-Allah sempurna, cantik sembahyang kita, yang kita nak buat, yang kita nak mempersembahkan ibadat kita yang berkualiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah tuan-puan, kita teruskan sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita teruskan bacaan kitab kita muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, masa, kekuatan untuk bersama-sama meneruskan rutin mingguan kita, iaitu bacaan kitab Hidayatus Sibyan, kitab fiqh. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dalam usaha untuk kita mempertikatkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedang membincang tajuk tuan-puan 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Kita akan sambung pagi ini tajuk baru, iaitu perkara yang membatalkan sembahyang yang kelima daripada 21 perkara. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa taala, kelimanya daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang ialah syak pada niat atau syak pada takbiratul ihram, serta syarat syak itu yang batal solat tu, serta panjang masa syaknya syak musalli ataupun syak seseorang yang dalam sembahyang. Baik, kelima, keenam, ketujuh tuan-puan, dia lebih kurang sama, dibezakan sedikit sahaja. Kelima, keenam, ketujuh. Baik, kelima ni apa dia tuan-puan? Yang kata perkara, salah satu perkara yang boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Yang boleh menyebabkan sembahyang kita batal, bukan tak sah. Kita dah tahu beza. Penggunaan istilah di antara batal juga tak sah, kita dah sebut sebelum daripada ini. Baik, apabila kita syak, yang boleh membatalkan sembahyang ini, syak ni tuan-puan, syak pada apa? Syak dua benda. Pertama ialah syak pada takbiratul ihram ataupun syak pada niat. Dua benda ini dia boleh menyebabkan sembahyang kita batal kalau kita syak. Baik, kita nak bincang dulu tuan-puan, kita kena tahu apa dia syak. Istilah asas kita pernah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, dalam fiqh kita perlu menguasai istilah basic untuk memahami isu. Kalau kita tak faham basic tuan-puan, menyebabkan kita akan keliru dan kita tidak akan mampu untuk menguasai isu dengan lengkap ataupun dengan betul, dengan clear. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita tak faham isu-isu istilah basic. Antaranya dia tak faham apa itu syak, maka dia tak mampu untuk menguasai isu yang kata membatalkan sembahyang ini syak. Bukan yakin, tetapi syak. Kita dah bahas sebelum daripada ini tuan-puan, 3 istilah asas di dalam fiqh yang perlu kita kuasai, yang perlu kita faham. Pertama yakin, yang kedua ialah zon, yang ketiga ialah syak. 3 istilah itu diguna pakai di lapangan ketika kita berinteraksi dengan sesuatu isu untuk mengeluarkan hukum fiqh tuan-puan. Yakin, kita tahu idrak ataupun mendapatkan maklumat, mendapatkan sesuatu bil musyahadah, dengan anggota panca indera kita. Kalau kita dapat maklumat, kita dapat sesuatu itu dengan panca indera kita. Kita dengar, kita tengok sendiri dengan mata kita, kita cium dengan penhidu kita, kita sentuh, kita rasa dengan lidah kita, maka status kita yakin. Kita tengok najis masuk di dalam air dengan mata kita, maka hukum air itu kita kata yakin masuk najis dalam air. Kenapa yakin? Kita tengok najis menitis dalam air dengan mata kita. Maksudnya tuan-puan, kita idrak, kita dapat sesuatu dengan panca indera. Yang kedua tuan-puan, sebelum daripada ini kita dah sebut
Apa istilah yang kedua? Dia panggil dhannun. Dhannun. Dhann ini, apa maksud dhann? Kuat sangkaan hati dia ataupun berat cenderung hati dia kepada sesuatu dengan sebab ada dalil ataupun ada tempat yang dia boleh berpegang. Dalam bahasa ringkas, zon ini kuat sangkaan hati dengan sebab ada dalil yang dia boleh berpegang untuk menguatkan hati dia cenderung belah mana-mana. Dengan sebab apa dia cenderung belah mana-mana? Kerana dia ada dalil. Itu dipanggil zon. Kalaulah tidak ada dalil, tuan-puan, dia bukan dipanggil zon dan yakin sama sekali tak dipanggil, tetapi dia panggil syak. Ragu-ragu. Ini yang kita nak bincang hari ini. Istilah yang ketiga ini, tuan-puan, kita nak bincang apa dia? Kita nak bincang isu syak yang boleh membatalkan sembahyang, iaitu pada dua perkara, syak pada takbiratul ihram dan juga syak pada niat di dalam takbiratul ihram. Apa maksud syak, tuan-puan? Ragu-ragu, sama berat di antara niat ataupun tak niat. Sama berat di antara lafaz takbiratul ihram ataupun tidak. Sempurna ataupun tidak lafaz takbiratul ihram, cukup ke tidak takbiratul ihram aku tadi? Ragu-ragu, sama ada lafaz ataupun tidak. Ragu-ragu, sama ada niat ataupun tidak. Maka 50-50 di antara dia buat ataupun tidak, itu dinamakan syak. Bukan zon, sama sekali, jauh sekali bukan yakin. Yakin kita dah tahu. Zon pula, tuan-puan, persentage yang ulama berikan 75%. 50-50 dia sama berat. Kenapa boleh memberatkan untuk berada pada level zon? Berat plus 15% plus jadi 75%. Kenapa jadi berat kepada, cenderung kepada suatu benda? Yang mencenderungkan, yang memberatkan itu ialah dalil. Tuan-puan, yang memberatkan kata sesuatu benda itu kita pegang dalil. Kita dah bincang sebelum pada ni. Memberatkan arah kiblat belah ni. Memberatkan yang kata masuk waktu. Kenapa? Kerana ada sesuatu yang kita berpegang yang kata masuk waktu dengan zon. Settle, tuan-puan. Zon, sebab tu dia boleh plus 15% jadi 75% dengan sebab adanya dalil. Okey, settle. Baik, apa itu syak? Kita dah settle. Syak ini ragu-ragu sama ada niat ataupun tidak. Ragu-ragu niat ataupun tidak, ataupun ragu-ragu lafaz takbiratul ihram tadi aku lafaz ataupun tidak, ataupun sempurna ataupun tidak. Allah, yakin aku sebut Allah, tapi akbar tadi, adakah sempurna aku sebut? Dengar tak dengar telinga aku sebut? Allahu Akbar. Baik, dua benda ni, tuan-puan. Yang kelima kita nak bincang syak yang boleh membatalkan sembahyang, iaitu syak pada dua perkara. Pada benda yang asal, benda yang asas, benda yang tunjan di dalam solat, iaitu apa dia? Niat dan juga lafaz takbiratul ihram. Antara, tuan-puan, syak pada dua perkara ini, syak pada takbiratul ihram dan syak pada niat, yang menyebabkan batal sembahyang. Adapun syak pada selain daripada niat ataupun syak pada selain daripada takbiratul ihram, dia tidak membatalkan sembahyang. Syak pada Fatihah, dia tidak membatalkan sembahyang. Syak pada rukuk, syak pada i'tidal, dia tidak membatalkan sembahyang kita. Tetapi yang membatalkan sembahyang kita apabila syak pada niat dan syak pada takbiratul ihram. Baik, kita nak tengok, tuan-puan. Kita dah faham syak. Yang keduanya ialah kita nak faham apa maksud syak pada niat. Dan yang kedua, apa maksud syak pada takbiratul ihram. Dan yang ketiga kita nak faham, tuan-puan, yang kita nak fahamnya ialah syarat batal sembahyang. Ada dinyatakan, ada panduan dia, bukan auto. Apabila syak pada niat, syak pada takbiratul ihram, auto batal sembahyang. Tidak, dia ada syarat dia. Ini kita kena tahu secara struktur. Kita kena tahu secara detail. Kita tak boleh borong hukum syarak ni. Hukum syarak ni, tuan-puan, dia sangat semap, dia sangat-sangat mantap dia punya susunan syarak. Tengok dia ada struktur dia.
Pertama, tuan-puan, kita kena tahu syak. Kita dah tahu apa itu syak. Yang kedua, kita kena tahu apa maksud syak pada niat. Ada dua isu ni, tuan-puan, kita nak bincang. Yang kelima ni, perkara batal sembahyang yang kelima ni, syak pada niat dan syak pada takbiratul ihram. Dua tempat ini membatalkan sembahyang. Tetapi kena ingat, dia ada panduan dia. Apa benda yang kita kena tahu? Pertamanya, syak kita dah settle. Yang kedua, kena tahu secara detail apa maksud syak pada niat. Tak huraikan. Yang ketiga, tuan-puan, kita kena tahu secara detail apa maksud syak pada takbiratul ihram. Dan yang ketiga, tuan-puan, kita kena tahu syarat yang boleh batal sembahyang. Apa syarat syak pada niat batal? Apa syarat syak pada takbiratul ihram yang boleh membatalkan? Ini dah dipanggil panduan yang Allah tetapkan yang batal sembahyang, syak pada niat yang macam mana. Baik, kita pergi satu persatu. Pertama, tuan-puan, syak dah settle. Kita tahu syak maksud ragu-ragu, niat ke tak niat. Yang keduanya, tuan-puan, ada takbiratul ihram ataupun tidak. Itu secara umum. Baik, kita dah tahu syak ragu-ragu, ada ataupun tidak, niat ataupun tidak, sama banyak, niat ke tidak, lafaz ke tidak tadi. Baik, yang kedua yang kita nak bincang, tuan-puan, syak pada niat. Apa maksud syak pada niat? Apa maksud syak pada ni? Syak pada niat. Syak pada niat ni, tuan-puan, kita tahu niat. Niat paling asas dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tetapi ingat, tuan-puan, walaupun dia nampak asas, nampak simple, tetapi sebenarnya dia agak sukar untuk kita memahami tanpa kita melalui proses pembelajaran secara intensif. Kalau kita baca saja niat, tapi tak pernah belajar betul-betul niat ni, tuan-puan, dia tak boleh nak betul-betul mantap kepahaman niat. Nampak simple. Oh, niat saja, niat je lah, dia kata. Baik, niat ni apa, tuan-puan? Kita tak nak detailkan, nanti kita akan masuk tajuk yang khusus. Bab niat panjang lebar, makna niat, syarat sah niat, komponen niat, dia ada banyak. Niat ni secara umum, tuan-puan, kita dah belajar qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Niat, apabila kita sebut niat, apa dia niat, tuan-puan? Dia panggil sedar hati, ingat hati, qasdun, ingat hati, sedar hati, dia tak lupa. Dia sedar ketika dia takbir. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sedar aku solat. Ketika takbir Allahu Akbar, dia ingat dia solat. Ketika takbir Allahu Akbar, dia ada lintasan dalam hati dia, aku solat. Itu dia panggil ingat. Ingat hati, sedar hati, tuju hati. Tuju hati itu terjemahan kitab lama dengan maksud ingat, dengan maksud sedar, dengan maksud realize. Kita ketika takbir Allahu Akbar, kita ingat aku solat. Dia bukan orang panggil bukan perbuatan tanpa ada terlitah aku solat. Itu dia panggil niat. Qasdun syai'in, dia ingat sesuatu, dia ingat solat, muqtarinan bil fi'li, serta buat. Itu beza di antara azam. Niat dia beza dengan azam. Niat beza dengan azam. Di mana beza? Kalau niat dia serta buat. Serta buat. Kalau azam ini dia tak buat lagi. Aku akan. Aku tekad akan. Itu dia panggil azam. Sekejap lagi aku nak ke kedai. Itu dia panggil azam. Sekarang buat? Belum. Sekarang tak mula keluar rumah lagi. Tapi sekejap lagi aku nak ke kedai. Itu dia panggil azam dalam bahasa Arab. Azmun. Tetapi kalau niat, tuan-puan, niat ini dia mesti serentak. Itu dipanggil muqtarinan bil fi'li, serentak dengan perbuatan. Baik, settle, niat. Jadi di sini, tuan-puan, dia niat dalam solat, dia ada elemen dia. Dia ada syarat sah niat. Syarat sah niat ni bukan syarat sah niat umum. Syarat sah niat umum nak kena akil, nak kena mumayyiz, nak kena Islam. Itu syarat umum. Tetapi syarat spesifik, syarat sah niat solat. Syarat sah niat solat ini, tuan-puan, dia ada mengikut jenis solat. Ada solat fardu, dia wajib niat 3, dia wajib niat 4. Kalau sembahyang sunat, dia wajib 2. Ada dia yang wajib 1. Itulah level niat yang kita akan belajar. Ada jenis-jenis sembahyang solat, sembahyang fardu, ada 2 komponen. Fardu biasa dengan fardu Jumaat. Fardu biasa ada 3 sahaja syarat. Ada 3 syarat wajib niat.
mesti ada qasdun, mesti ada ta'arrud, mesti ada ta'ayyun ataupun ta'ayin. Jadi apa dia tuan-puan? Ketika kita niat, apa nak benda yang nak perlu ada di dalam niat kita itu? Kalaulah solat tuan-puan, solat wajib, ada dua tadi jenis, wajib biasa 5 waktu, mesti ada 3 syarat. Tak sempurna 3, tak sah niat dia. Ada 3 perkara, 3 syarat niat, ataupun 3 martabat, 3 standard niat sembahyang fardu biasa. Kalau fardu Jumaat, dia mesti ada 4. Ta'ayyum itu dia pecah kepada 2. Dia panggil ta'ayyun binafsih, iaitu kena nyatakan imam dan kena nyatakan makmuman. Kerana wajib ikut imam. Tapi secara umum 3. Apa dia 3? Mesti ada qasdun, mesti ada usolli, aku solat. Mesti ada ta'arruf, nyatakan solat ini fardu ataupun sunat. Mesti nyatakan fardu. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, mesti ada ta'ayyun ataupun ta'yin, nyatakan fardu apa? Fardu zuhur. Nyatakan fardu zuhur. Kita kena ada usolli, kita kena ada aku sembahyang. Yang kedua kena nyatakan sembahyang apa? Kena nyatakan fardu. Dan yang ketiga kena nyatakan zuhur. 3 benda ini wajib. Adapun 4 rakaat sunat. Makmuman juga sama level, tak wajib. Kalau kita nak ikut iman, baru kita nyatakan makmuman. Adaan juga sunat. Kalau kita tak sempat nak sebut ataupun terlupa nak sebut ataupun sengaja tak nak sebut, adaan sah. Dia akan auto jadi ada sekiranya kita solat di dalam waktu adaan lillahi ta'ala. Yang komponen ataupun dia panggil juzuk yang terakhir juga sunat untuk kita niat. Baik. Settle tuan-puan, dia ada 3 wajib dan dia ada 3 sunat. 3 wajib apa dia? Aku sembahyang. Yang kedua wajib, yang kedua fardu. Wajib yang ketiganya ialah nyatakan ta'ayyun zuhur. Yang sunat apa dia tuan-puan? Yang sunatnya 4 rakaat. Yang kedua sunatnya ialah adaan. Yang seterusnya sunat ialah lillahi ta'ala. 3 sunat, 3 wajib. Nampak simple tuan-puan, tetapi mesti tahu, mesti detailkan. Ini nampak saja simple, tetapi dia sebenarnya dia merupakan fundamental. Kenapa dia asas? Kerana dia melibatkan sah niat solat. Kalaulah solat itu fardu, sembahyang itu fardu, mesti cukup niat kita 3. Mesti cukup 3. Apa dia 3 itu? Aku solat. Solat apa dia? Ta'arud. Mesti ada ta'arud. Apa dia solat ini? Sebab solat banyak. Ada solat fardu, ada solat sunat. Mesti nyatakan fardu. Fardu apa? Yang ketiga, wajib nyatakan fardu banyak. Ada fardu zuhur, ada fardu asar, ada fardu maghrib, ada fardu isya, ada fardu subuh. Nyatakan fardu zuhur. 3 ini yang wajib. Adapun selebihnya itu sunat. Sunat dia ada dalam niat. Dia selengkapkan di dalam niat. Tempat di mana? Muqaranah dia di dalam takbiratul ihram. Mula A sebelum Ra. Di situ kita kena matching. Kena masukkan 3 elemen. Kena masukkan keenam 6. Kalau kita nak perfect 6 itu, masukkan dalam takbir. Jangan letak di luar takbir. Jangan letak sebelum takbir. Dalam takbir ni, bila tuan-puan, selepas A, sebelum Ra. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itu, letaklah di mana-mana pun. Hadirkan hati kita di mana-mana pun sah. Asalkan dalam takbir, mula daripada A sampai Ra. Itu dipanggil dalam takbir yang mesti ada niat. Yang mesti cukupkan 3 yang wajib. Dan mesti, kalau kita nak cukupkan 3 plus 3, cukupkan 6 itu, komponen 6 komponen dalam takbir itu. Mesti cukup aku sembahyang fardu, fardu zuhur, 4 rakaat, tunai kerana Allah Ta'ala. Baik, settle tuan-puan. Baik, isu dia kita dah tahu, niat. Isu sekarang ini, yang boleh melibatkan batal sembahyang, apa dia? Kita ragu-ragu pada niat. Apa dia ragu-ragu pada niat, tuan-puan? Niat ada 3 yang wajib. Itu kena tahu niat. Sebab itu saya bahaskan dulu niat supaya kita clear. Supaya kita dah clear niat di minda kita. Kita terbayang.
Apabila niat sembahyang wajib, mesti ada 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Mesti terletak di hati. Aku sembahyang fardu zuhur. 3 perkara ini mesti ada. Apabila kita syak pada niat tuan, takbir Allahu Akbar, selesai. Tu tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba dia ragu-ragu. Aku tadi sempurna tak niat? Aku tadi niat ataupun tidak? Maksud apa niat ataupun tidak? Aku terlintas dak aku solat. Ataupun cukup dak niat aku 3 tadi. Aku terlintas dak sembahyang ini fardu. Aku terlintas dak sembahyang ini zuhur. Dia ingat, memang confident. Aku solat, memang dia ingat. Cuma yang ragu-ragunya ialah, adakah aku ada ta'arrub, aku sebut dak fardu? Ataupun aku hanya terlintas aku solat zuhur sahaja? Kalau aku solat zuhur sahaja, tak jadi fardu. Jadi sembahyang sunat zuhur. Kerana fardu sembahyang, dia ada 3. Dia mesti 3 cukup. Tiba-tiba dia terlepas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia syak, ragu-ragu. Aku ada tak tadi? Masa aku takbir tadi, ada ataupun tidak dalam niat itu fardu. Ataupun ada ke tidak, aku nyatakan dalam niat ini zuhur. Sedangkan sekarang ni aku sembahyang zuhur. Aku sebut dak zuhur tadi. Ragu-ragu. Maka boleh membatalkan sembahyang. Sebab dia merupakan asas, dia merupakan tunjan kepada sembahyang ini ialah niat. Apabila kita sebut niat sembahyang fardu tumpuan, dia mesti ada 3. Kerana niat sembahyang sunat, kita akan bincang lain kali. Niat sembahyang sunat dia hanya ada 2 dan hanya ada 1 sahaja. Ada yang tidak perlu kepada ta'arrub. Baik, settle. Satu isu tu dah settle tumpuan. Iaitu kita ragu-ragu pada apa? Kita ragu-ragu pada niat. Apabila sebut ragu-ragu pada niat tumpuan, dia boleh berlaku beberapa situasi. Situasi pertama, memang dia lupa terus niat. Apa maksud lupa terus niat? Niat kan ada 3 komponen. Kalau niat sembahyang fardu, dia lupa niat, maksudnya dia ragu-ragu sama ada dia sebut usolli, dia sebut dia terlintas di hati dia aku solat, ataupun fardu, ataupun zuhur. Ketiga-tiga komponen niat yang wajib itu dia ragu-ragu. Ataupun isu yang kedua, dia ragu-ragu pada ta'arrub ataupun pada ta'ayyun. Kedua-dua isu ini tuan-tuan. Cuma dia detailkan di bawah tu. Sebab tu saya nak umumkan nombor 1 ni. Sebab apa? Sebab dia ada di bawah tu nombor 7, nombor 6, nombor 7 didetailkan. Detail mana? Ragu-ragu pada zuhur ataupun asar. Ragu-ragu pada apa? Ragu-ragu aku niat tadi, zuhur ke asar? Itu dia detailkan. Tapi kalau setengah kitab, dia sekalikan. Apabila syak pada niat, ragu-ragu pada niat, sama ada dia tak niat langsung, ataupun dia tak sempurna niat dia. Yang dia syaknya ialah, aku solat, dia syak pada qasab, ataupun dia syak pada ta'arrub, ataupun dia syak pada ta'ayyun. Tuan-tuan, settle. Satu isu. Atau isu kedua, ataupun syak pada ni dia panggil apa nama ni, nisbah. Nisbah apa? Takbiratul ihram. Ataupun syak pada lafaz yang bernama takbiratul ihram. Ataupun yang kedua, dia syak pada apa tuan-puan? Yang keduanya ialah dia syak, dia ragu-ragu pada lafaz takbiratul ihram. Yakni lafaz Allahu Akbar. Dia sebut dak lafaz Allahu Akbar, ataupun dia sebut yang tak sempurna. Ini isu yang dia syak. Pertama dia syak niat, dalam takbir tadi ada niat tak? Ataupun dia syak niat, dia ingat, aku sedar ketika mana tadi realize, aku yakin memang aku ada niat. Cuma yang ragu-ragunya ialah, yang syaknya ialah lafaz takbir tadi, adakah aku takbir? Adakah aku ada lafaz takbir? Ataupun ada ke tak ada, ataupun sempurna ke tak sempurna lafaz takbir. Dia ingat Allah, dia ingat, tapi akbar itu tak perasan. Akbar itu dengar ke tak dengar telinga dia, ataupun aku sebut ke tak sebut akbar. Kedua-dua isu ini sama. Sama ada dia syak, memang dia tak ingat langsung. Dia panggil apa? Sama ada aku ucap pun ataupun tidak ucap takbiratul ihram, ataupun sempurna ataupun tak sempurna
takbiratul ihram. Tu. Takbiratul ihram ni tuan, diri, nama dia. Nama lafaz yang bernama takbiratul ihram. Nanti kita akan belajar satu persatu syarat dia, ada 21 syarat. Lafaz yang bernama takbiratul ihram itu nama dia, dia panggil ismun. Musamma dia tuan, diri dia ialah Allahu Akbar. Diri dia ada 8 huruf, ada 2 kalimah. Kalau disebut dia akan bunyi Allahu Akbar. Allahu Akbar, sebutan itu yang kita dengar itu, nama dia ialah takbiratul ihram. Itu nama. Diri dia kena ingat. Implement ni praktikal di lapangan. Ketika solat kita nak buat nama ataupun nak buat diri, nak implement ni adalah diri. Pastikan diri itu betul. Walaupun nama tak kenal. Kadang-kadang nama bukan kenal. Ni apa dia ni, Ji? Apa dia ni? Apa nama ni, guys? Allahu Akbar. Tak tahulah, lupalah nama apa. Tapi ingatlah itu nak semayang kena ada Allahu Akbar. Nak semayang kena Allahu Akbar. Nama apa? Nama dia tak ingat. Tak apa. Nama tak ingat, tak apa. Implement dia betul. Kenapa dia betul implement? Kerana dia tahu. Ini dirinya ialah Allahu Akbar. Itu diri yang perlu ada dalam solat. Nama dia ialah takbir, lafaz, perkataan yang diberi nama, digelar takbiratul ihram. Nama dia takbir yang mengharamkan. Itu nama dia. Baik. Jadi diri dia tu, kita syak pada diri, bukan syak pada nama. Syak pada diri. Diri tadi Allahu Akbar tadi aku ucap tak? Ataupun aku ucap, Allah tu aku dengar, aku ingat. Tapi akbar itu yang aku syak. Ragu-ragulah pada akbar itu aku ada tak ada akbar? Ada tak ada akbar? Kadang-kadang tuan-puan, Allah Akbar. Ramai orang sembahyang dalam keadaan tidak ada takbiratul ihram. Kenapa tuan-puan? Karena dia tak faham. Dia tak faham takbiratul ihram dan dia tak faham syarat untuk implement. Bagi apa syarat yang telah ditetapkan oleh ulama, oleh fuqaha, cara untuk kita praktik takbiratul ihram. Dia ada 21 yang kita akan bincang insya-Allah. Antara syarat yang asah, mesti kita sebut betul segala makhraj dan sifat dia. Segala makhraj paling asas sekali. Sebutan itu betul makhraj dia. Jangan bunyi qaf, jangan kaf bunyi qaf. Jangan Allahu Akbar. Itu tak betul. Itu bukan diri takbir. Kenapa? Diri takbir kaf, bukan qaf. Jangan kita tukarkan kaf jadi qaf. Jangan. Itu syarat asas yang pertama. Syarat kedua, paling simple, paling asas, mesti didengar oleh telinga dia. Dengar apa dia? Jami'u hurufuha. Sekalian huruf. Mesti an yusmi'a. Mesti memperdengarkan sekalian huruf takbir di telinga dia. Siapa yang nak kena dengar? Diri dia. Diri orang yang mengucap, bukan orang sebelah. Kalau orang sebelah dengar dengan jelas, itu dia panggil jahar. Kalau orang sebelah dengar tapi tak jelas, tetap dinamakan sir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itulah dia lafaz takbir yang memenuhi syarat kerana betul segala huruf dia yang sebut satu persatu, dan yang keduanya telinga kita dengar. Syak di mana tuan-puan? Ragu-ragu sama ada aku ucap ataupun tidak lafaz takbir, ataupun sempurna ataupun tidak aku ucap. Baik, settle. Syarat seterusnya tuan-puan. Poin yang ketiga. Serta ni dia panggil syarat batal. Serta panjang masa syaknya, syak musalli, syak seseorang yang syak pada takbir atau syak pada niat. Jadi settle tuan-puan, kita dah tahu syak, kita tahu syak pada niat. Apa maksud syak pada niat? Kita dah tahu. Dan yang ketiga, syak pada takbir. Apa maksud syak pada takbiratul ihram? Dan yang last kalinya ialah yang keempat, syarat batal. Apa dia syarat batal? Syarat yang batal solat apabila syak pada niat. Niat ke tidak? Ada kosok tadi? Sedar tak hati ketika aku Allahu Akbar tadi? Ada usalli ke tidak? Ada aku solat ke tidak? Syak pada niat ataupun syak pada takbir. Aku takbir ke tidak? Ataupun sempurna ke tidak lafaz takbir aku? Syak pada kedua-dua ini, syarat dia tuan-puan, mesti syak ini masa. Serta masa syak itu, serta panjang masa syaknya. Syarat batal sembahyang ini tuan-puan, apa dia? Dua. Pertamanya, qadar masa syak ini, apa maksud panjang ini?
qadar masa ragu-ragu dia ini berlalunya masa sekurang-kurang satu rukun. Ataupun yang kedua, dia ada dua. Yang kedua apa dia? Yang keduanya berlalu satu rukun, bukan masa. Dah habis dia buat satu rukun, masih syak. Contoh tuan-puan. Contoh dia rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika mana dia sedang membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, datang syak. Ragu-ragu pada niat. Aku tadi ada usalli ke tidak? Aku sebut dah aku semayan. Aku telitah dah di hati. Aku solat. Telitah dah di hati. Syarat dia tuan-tuan, masa syak itu berlalu satu rukun. Maksud apa? Maksud dianya, sehingga mana panjangnya, kalaulah ukur waktu syak dia ni sempat untuk kita lakukan satu rukun. Sekurang-kurang rukun paling pendek tuan-puan apa dia? Syarat tumakninah. Tu dia panggil syarat rukun, tumakninah. Subhanallah, sebab tu jangan lama syak. Sempat untuk mengucapkan lafaz subhanallah, dia masih syak, batal. Tu dia panggil qadar berlalunya masa sempat untuk kita menunaikan satu rukun. Ataupun yang kedua tuan-puan, yang kedua, apa dia yang kata batal sembahyang? Syarat yang kedua, syarat yang kedua mesti syarat masa yang keduanya ialah sempat berlalu satu rukun. Apa maksud dia? Dia buat daripada rukuk tu tuan-puan, dia masih syak sehingga mana dia naik iktidal, masih syak lagi, batal. Dia masih syak lagi sehinggalah dia berpindah ke rukun yang lain. Sehingga dia berpindah ke rukun yang lain. Tu bahaya tuan-puan. Syak boleh tapi sangat sikap. Jangan kena decide terus. Jangan berlalu masa sehingga panjang masa. Apa maksud panjang masa? Sehingga berpindah ke rukun lain. Ataupun yang keduanya tak berpindah ke rukun lain, dia duduk layan syak ke ada ke tak ada, sehingga sempat untuk dia menunaikan satu rukun walaupun rukun tu paling pendek. Sempat apa dia? Sempat syarat sah tumakninah. Subhanallah, jangan panjang. Baik, saya tuan-tuan, itulah tiga benda yang kita bincang dalam tajuk ataupun dalam perkara yang membatalkan yang kelima, iaitu syak pada niat dan syak pada takbiratul ihram, dan kita tahu syarat syak ni iaitu panjang masa. Maksud panjang masa itu ada dua. Pertamanya sempat berlalunya satu rukun. Sempat maksudnya berlalunya berlalunya satu rukun, dan yang keduanya ialah dia layan syak itu kalaulah tak berpindah ke rukun lain tapi sempat untuk menunaikan satu rukun. Baik, saya tuan-tuan, empat benda kita bincang. Kita bincang syak, kita bincang maksud niat, maksud syak pada niat, kita dah bincang maksud syak pada takbiratul ihram, dan yang keempat kita bincang syarat batal syak. Baik, kita terus kepada lain. Yang enam ketujuh mudah tuan-tuan, dia hampir sama. Qala al-musannif rahimahullahu taala, syarat perkara yang membatalkan sembahyang keenam. Keenamnya daripada 21 perkara yang batal. Kalau ada gangguan, lekat sebagainya, tuan-puan minta beritahu. Problem sikit saya punya handset ni. Terkadang dia kacau. Yang keenam tuan-puan, kita nak expresskan, takut dia ganggu. Apa dia keenam tuan-puan? Masih syak. Ni dia detailkan saja. Dia tak sekalikan, tapi dia detailkan, dia asingkan. Yang keenam daripada 21 perkara, syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyang seseorang. Mana contoh dia? Seperti zuhur umpamanya, padahal syarat dia berkekalan atas syaknya. Okey. Ini ni syak pada apa tuan-puan? Ini dia nak cerita bukan syak pada niat, tapi bukan syak pada takbiratul ihram. Ini syak pada taharah. Ni kan, dalam kitab syarah dia ada sebut. Dia agak ringkas kitab kita ini. Dia perlukan kepada syarah. Sebab tu, kalau tak ada syarah, orang panggil apa tuan-puan, kitab ringkas ni, dia perlukan kita mengaji dengan guru, dan dia perlukan kepada syarahan. Kalau kita nak baca sendiri, kitab ringkas macam ni memang agak sukar untuk memahami. Sebab itulah kita perlu belajar, ambil daripada guru, syarah daripada guru. Yang keduanya,
kita nak ringan lagi, kita ambil kitab yang detail. Maksud apa? Maksud belajar kitab yang detail. Itu lagi mudah. Kitab detail ni dia tak ringkas macam ni, dia akan ceritakan detailkan. Itu agak mudah lah. Baik. Yang ke-6. Yang ke-6 ni tuan-puan, dia nak cerita syak di luar, syak dalam sembahyang. Maksudnya syak selepas takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia syak. Syak apa tuan-puan? Dia syak pada taharah. Dia syak ada wuduk ataupun tak ada wuduk. Aku tadi ada wuduk ke tak ada wuduk? Ada wuduk ke tak ada wuduk? Syak dalam sembahyang. Syak di luar sembahyang tak terpakai. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Syak. Aku ambil wuduk tadi solat. Aku ambil wuduk tak? Tu solat dikira. Tak iktibar. Syak lepas sembahyang tidak diiktibar. Tapi syak dalam sembahyang. Kita syak dalam sembahyang, aku ada wuduk tak ada, ambil wuduk tak ada, ambil wuduk tak ada. Syarat dia tuan-puan, ada qaul yang mengatakan syarat syak pada taharah ini, syarat dia berkekalan. Tak syarat dia ringkas macam pada niat. Kalau syak pada niat, syak pada takbiratul ihram, dia masa sangat simple, sangat pendek. Sangat ringkas. Yang kita perlu jaga. Berlalu masa sempat untuk menunaikan satu rukun ataupun berpindahnya rukun ke rukun lain. Itu syak pada niat atau syak pada takbiratul ihram. Tetapi syak pada taharah, pada wuduk, lepas takbir Allahu Akbar, ada wuduk ataupun tak, ambil wuduk ataupun tak, ragu-ragu. Maka tuan-puan, dia disyaratkan panjang syak dia. Panjang mana? Sehingga bagi salam tetap ragu-ragu, batal solat dia. Tetapi kalau dia syak 2 rakaat, rakaat ketiga dia dah yakin, oh aku ambil wuduk. Oh aku ada wuduk. Okey. Jadi 2 rakaat dalam keadaan syak, ada wuduk, tak ada wuduk, ada wuduk, tak ada wuduk, sah. Kenapa? Rakaat ketiga dia dah kembali yakin, aku ambil wuduk. Ini sebahagian ulama mengatakan syarat syak pada taharah, syarat syak pada taharah yang membatalkan sembahyang. Apa syarat dia? Syarat panjang masa syak dia. Apa maksud panjang? Sehingga salam dia tetap kekal dalam syak dia. Itu maksud dia. Yang kata padahal, itu wawul haliyah tu. Padahal berkekalan atas syaknya syak musalli. Kekal ini, dhabit dia apa tuan? Kekal sehingga salam. Itu dia beza syak pada taharah, syak pada ada wuduk ataupun tak ada wuduk. Beza dengan apa tuan-puan? Beza dengan syak dalam, syak pada niat dan syak pada takbiratul ihram. Okey, settle yang kelima. Dan yang keenam. Jadi kesimpulan tuan-puan, yang keenam apa dia? Yang keenam yang kata syak yang membatalkan sembahyang, iaitu syak pada taharah. Jadi syarat sembahyang itu apa dia? Maksud syarat sembahyang? Yang kata syarat sembahyang itu mesti suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Lepas solat dia Allahu Akbar, datang syak. Ragu-ragu. Apa dia ragu-ragu? Syarat sembahyang mesti ada wuduk. Mesti clear badan dia daripada hadas kecil. Jadi ragu-ragunya wuduk ada ataupun tidak. Ragu-ragunya hadas kecil ni angkat ataupun tidak. Datang. Maka apabila ragu-ragu pada wuduk, syarat batal ragu-ragu pada wuduk, dia tak sama dengan syarat batal ragu-ragu pada niat dan ragu-ragu pada takbiratul ihram. Apa yang tak sama? Syarat pada taharah dia disyaratkan panjang. Apa maksud panjang? Dhabit dia sehingga salam. Kalau sebelum salam dia yakin ada wuduk, maka sah. Walaupun 4 rakaat itu dia sembahyang dalam keadaan syak, tiba-tiba sebelum salam dia yakin, datang yakin memang aku ambil wuduk, maka sah sembahyang dia. Walaupun ada khilaf di sini. Baik, saya tahu. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ketujuhnya daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Ketujuh, iaitu taraddud. Ini pun sama. Dia tiga perkara batal ni, dia sama. Dia detailkan nombor 5. Taraddud, ia musalli. Taraddud tu pada apa sembahyang yang diniatkan. Sama juga, dia nak detailkan taraddud ataupun syak pada niat. Sebab tu setengah kitab dia satukan. Tapi musannif dia asingkan. Syak pada niat.
Syarat pada niat tuan-puan, fardu kita dah sebut tadi. Apabila kita sebut niat, maka komponen ataupun syarat niat bagi sembahyang yang wajib, sembahyang fardu, dia kena ada 3. 3 wajib, 3 sunat. Cukupkan ataupun kita combinekan jadi 6. 6 ini kita letakkan dalam takbiratul ihram. Package 6 ini kita masukkan dalam takbir, iaitu selepas alif, sebelum ra. Dalam takbir ini kita nak kena ada, kalaulah wajib, sembahyang wajib tuan-puan, 3 yang wajib, 3 yang sunat. Aku solat, aku sembahyang fardu, fardu zuhur, itu wajib. Tambah 3 lagi sunat. 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. 3 itu sunat. 3 yang depan wajib. Di mana ragu-ragunya dia? Ragu-ragunya dia ini pada item wajib niat. Item wajib niat yang pertama, item pertama usalli. Aku solat. Qasam. Item yang kedua ialah ta'arrub. Fardu. Item yang ketiga ialah ta'ayyum ataupun ta'ayyim. Apa dia ta'ayyum? Semayan, nyatakan semayan apa? Zuhur. Yang dia syak ni kat mana? Ni. Adakah ia musalli tadi solat zuhur atau asar umpamanya? Umpama sahaja. Dia ni ta'arrub. Ada ke tak ada, dia terlitah di hati dia sembahyang zuhur ataupun asar ataupun maghrib ataupun isyak ataupun subuh. Itu yang dia ragu-ragu. Dia bukan ragu-ragu pada usalli. Qasad dia ingat, yakin aku ada qasad tadi. Yakin aku ada usalli tadi. Qasad tadi, aku terlitah di hati, aku nak semayang. Aku semayang. Semayang fardu. Cuma yang dia ragu-ragunya, fardu apa? Aku sebut zuhur ke aku sebut asar tadi? Tak ketahuan. Sebut fardu zuhur ke sebut asar? Itu yang dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu pada item ketiga, pada ta'ayyum. Adakah ia musalli tadi niat zuhur atau asar? Umpama zuhur atau asarnya tu kembali balik pada zuhur atau asar. Jadi umpama sahaja. Jangan tanya pula kalau maghrib samalah, sebab tu umpama. Tu penting umpama tu. Maghrib tak payah tanya. Isyak samalah, sebab tu panggil umpama. Umpama tu contoh-contoh solat lain. Jadi kita yang dia ragu-ragu bukan pada qasa, bukan pada ta'arrud, tapi pada item ketiga, item yang wajib dalam sembahyang wajib. Apa dia? Iaitu ada ke tak ada? Ada ke tak ada tu dipanggil ragu-ragu. Aku nyata ke tak nyata sembahyang asar. Aku ada sebut ke tadi zuhur, aku sebut ke tadi maghrib. Dia ragu-ragu pada jenis sembahyang maghrib ataupun asar. Baik, maka ragu-ragu pada item wajib menyebabkan batal sembahyang dia. Syarat batal sama dengan poin ataupun syarat batal sama dengan perkara yang kelima. Yang kelima kita dah detail tadi. Detail satu persatu. Yang last sekali itulah syarat batal. Sama je. Jadi syarat batal yang ketujuh ini sama dengan syarat batal yang kelima. Jadi kesimpulan tuan-puan yang ketujuh apa dia? Dia syak pada niat. Takbir kita dah bahas. Syak pada niat ini, apa maksud syak pada niat? Syak pada item niat. Syak pada komponen niat. Apa dia item niat? Yang syak sembahyang wajib dia kena ada 3 item. 3 perkara niat ni. 3 syarat sah niat ini. Apa dia? Qasad, ta'arud, ta'ayyum. Yang dia ragu-ragu ialah pada item ketiga. Item ta'ayyun. Ini dia detailkan. Adapun yang kelima, dia syak pada qasad. Jadi syarat syak, apabila dia syak pada niat, dia syak pada item niat, item ketiga, aku niat ke tidak tadi asar, syarat batal, sama juga dengan syarat kelima. Mesti disyaratkan 2. Sama ada, pertamanya, masa niat itu, yang kata panjang itu, masa niat sempat berlalu satu rukun, ataupun berpindahnya rukun. Dalam rukuk sehingga di i'tidal masih syak lagi. Maka batal sembahyangnya. Ataupun dia berada pada rukun yang sama, dia tak berpindah lagi, tapi duduk layan. Ada ke niat tadi? Ada ke niat? Ada ke asar? Aku sebut dah asar tadi. Aku sebut dah asar. Sempat masa untuk dia menunaikan satu rukun paling pendek
serukun sempat untuk dia sebut masa tomak ni, subhanallah. Baiklah sekali tuan-puan, kita masa dah cukup. Tak nak ambil masa panjang, lebih kurang 1 jam sahaja, 50 minit sahaja sebab kita setiap minggu. Baik, last sekali tuan-puan tengok yang ke-8. Yang ke-8 ke-8 ke-9 ni dia sekali. Ke-8 apa dia? Niat hendak memutus akan sembahyang. Okey. Ke-9 digantung ta'liq hendak memutus. Alright. Jadi ke-8 dan ke-9 ni dia hampir sama tapi bezalah. Beza. Satu niat nak berhenti, satu lagi ta'liq. Ta'liq nak berhenti. Baik, oleh kerana dia sama tuan-puan, kita sambung minggu depan. Kerana dia sama. Saya ingat tak sama tu. Ingat nak sampai ke-8. Oleh kerana ke-8 ni niat nak berhenti solat. Niat nak berhenti solat. Dengan ke-9 tu mudah kita gabungkan. Mudah nak tak asingkan, mudah faham. Kalau kita asingkan tu dia agak keliru. Ke-9 pula ta'liq. Ke-9 pula ta'liq. Ta'liq nak berhenti, dia beza. Satu niat nak berhenti. Niat nak berhenti, satu lagi ta'liq. Jika ta'liq dengan sekalau lah. Lafaz ta'liq lah, dia ada lafaz ta'liq. Jadi dia ada lafaz ta'liq. Satu tak ada lafaz. Satu aku niat nak berhenti. Semata-mata niat nak berhenti semayan. Batas semayan. Yang kedua, dia ta'liq dengan sesuatu perkara yang harus pada akal. Bukan ta'liq perkara batas semayan tu beza tu. InsyaAllah minggu depan. Dia beza kita gantung, kita ta'liq jikalau dengan lafaz ta'liq. Ta'liq nak berhenti di perkara yang membatal sembahyang tu dia tak batal terus. Tapi dia ta'liq dengan perkara nak berhenti sembahyang, dia ta'liq dengan apa? Dengan perkara yang harus pada akal. Batal sembahyang segera. Beza tu nampak hampir sama. Ta'liq perkara batal, tak batal sembahyang. Tapi ta'liq perkara yang harus pada akal, batal segera solat. InsyaAllah minggu depan. Satu lagi tak ada ta'liq. Dia niat nak berhenti sembahyang terus. Walaupun tak berhenti lagi, niat nak berhenti solat. InsyaAllah minggu depan. Jadi kita sekali kan. Kalau kita baca 8 hari ni, minggu depan 9, dia akan jadi apa panggil? Tak sekali. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung minggu depan. Kita ambil masa pendek saja, lebih kurang 50 minit. Tak nak jemu kan, panjang-panjang tuan-puan jemu pula. Sebab setiap minggu kita pendek-pendekkan. Yang paling penting, walaupun panjang sikit, mudah-mudahan ada manfaat, ada benefit untuk kita amalkan, untuk kita upgrade kualiti sembahyang kita. Al-Fadhil Ahmad Syahid tanya apa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kitab apa? Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan. Kita ringkas saja kita Hidayatus Sibyan. Boleh beli di online banyak kan ya, di online. Kalau sebab kedai tak buka PKP, banyak kedai tutup PKP, jadi boleh order melalui online saja sekarang ya. Murah saja. Saya beli 15 tahun lepas ni, harga murah je tuan-puan, RM1 lebih je saya beli dulu. Saya beli dulu RM2, RM1.50. Dalam tahun 90 berapa tu. Murah dulu. Sekarang ni saya tak pasti tuan-puan berapa. Saya beli tahun 90 lebih. Tahun 2000 saya beli tahun berapa? 2000. Tahun 2000. 2003, 2002 saya belajar dengan Tuan Guru Haji Omar. Tapi saya tak khatam kitab ni sebab Tuan Guru Haji Omar kata kita khatamkan kitab Sulamus Sibyan. Masa tu kami belajar mula sikit saja. Lepas tu Tuan Guru kata kita tukar kepada kitab Sulamus Sibyan. Mula-mula saja sikit je Tok Guru baca. Lepas tu Tok Guru kata mudahnya kita baca kitab Sulamus Sibyan untuk lebih detail syarah bagi kitab Hidayatus Sibyan. Cuma kata Tok Guru, dia kata kalau kita nak baca di masjid-masjid, nak baca di surau-surau, sebelum kita nak baca Sulamus Sibyan,
Eloklah kita baca Hidayatus Sibyan ringkas. Dia ringkas, mula dulu dengan ringkas, kemudian siap baca Hidayatus Sibyan, kita lah baca pula secara detail Sulamus Sibyan ada 4 jilid. Itu cara susunan kitab lah. Bagi mereka yang nak susunan syllabus yang cantik. Sebab kita nak belajar kitab ni tuan-puan, apa pun jenis ilmu, tak kira akademik ataupun ilmu agama, dia kena ada susunan. Dia kena ada syllabus. Tak boleh kita terus skip ke syllabus yang tinggi, tak boleh. Tamalah kita belajar ilmu apa pun, kena ikut susunan. Syllabus asas, khatam beberapa kitab asas, naik kitab pertengahan, baru naik kitab yang agak detail. Itulah dia syllabus yang tepat. Kalau kita tak ikut syllabus, pemahaman kita juga akan celaru, akan ada problem. Tapi kalau kita ikut syllabus cantik tu pun, susunan para ulama, kita apa yang nak dahulukan, lepas tu baru kita apa, dia punya semak pemahaman kita, insya-Allah dia akan mantap, akan cantik, akan semak pemahaman kita. Orang yang ada masalah dari sudut pemahaman ni tuan-puan, dia tak mengaji satu hal yang tu memang out dah, awal lagi tak mengaji. Yang mengaji tapi dia langkau, dia lompat mengaji sekejap kitab ni tak ada khatam, lompat kitab lain tak ada khatam, lompat kitab lain tak ada khatam. Dia tengok orang baca kitab, dia pun nak join. Bagus. Tetapi yang tak bagusnya, dia tak ikut dia punya manual. Dia tak ikut dia punya susunan para ulama. Itu yang bahaya. Kita tak nak bincang yang orang tak mengaji langsung, itu tak masuk bau, tak masuk pembincangan. Yang orang yang mengaji, rajin dia mengaji tapi tak ikut dia punya syllabus, susunan, manhaj para ulama. Tak berjaya tuan-puan, tak berjaya juga. Jadi kita kena ikut para ulama. Kita apa? Kena ikut tanya Tok Guru kita apa yang perlu saya khatam. Saya ni tak ada asas lagi, saya baru nak belajar agama, mula zero. Apa kitab yang perlu? Khatam dulu kitab ni. Habis kitab ni, kita apa khatam. Kalau lompat-lompat bahaya. Lompat kitab ni, kitab asas tak pernah khatam. Naik kitab tinggi. Tengah-tengah tu tuan-puan turun naik kitab Arab. Boleh nak belajar turun kitab Arab. Kita orang Melayu ni kadang-kadang dia agak nak brand sikit, nak branded sikit. Nak branded kitab Arab. Dia tak tahu bahawa kitab Melayu ini diadaptasi daripada kitab Arab. Kitab Melayu ni tuan-puan, dia bukan buah fikiran semata-mata para ulama. Tetapi dia terjemahan daripada kitab Arab. Terjemahan daripada kitab Arab. Jadi, sebab itulah kita kena ikut susunan. Jangan kita orang panggil terlebih semangat. Terlebih semangat tu naik kitab Arab. Kitab Jawi pun jangan kita skip lah. Kita boleh tak salah nak belajar kitab Arab. Belajarlah kitab Arab. Tapi kitab Arab pun sama. Mula dengan Safinatun Najah. Naik ini Fathul Qorib. Baru naik Bajuri. Ini Fathul Qorib pun tak pernah baca. Safinah tak pernah baca. Terus naik Bajuri. Terus naik I'anatul Talibin. Lagi teruk. Baca dulu kitab-kitab bawa basic, baru ada faham. Ini tak tahu yakin, tak tahu istilah zom, tak tahu istilah syak, tak tahu beza najih, tak tahu beza hadah, tak tahu beza mustaqzah. 3 benda ni bila tak tahu beza, terus naik kitab yang I'anatul Talibin, terus naik kitab Syarqawi, terus naik kitab Mughni Muhtaj. Tak kena tuan-puan, tak kena susunan, menyebabkan pemahaman kita tak kena dan rugi kita tuan-puan. Rugi mana? Masa kita habis, masa kita terbiar, masa kita ni menyebabkan tuan-puan, kalau tak kena rugi masa. 10 tahun kita mengaji tapi tak kena susunan, tak faham-faham juga. Kalau kena susunan tuan-puan, tak ambil masa lama, 5 tahun insya-Allah. 5 tahun khatam kitab basic, naik kitab sederhana, insya-Allah. Yang paling penting tuan-puan bukan pada kitab, bukan pada branding kitab yang hebat-hebat, dia nak kitab hebat-hebat, tapi faham masalah. Sebab tu Tok Guru saya kata, kalau mu mengaji, dia kata, mu mengaji kitab Hidayatus Sibyan ataupun musalli, tapi mu faham betul-betul, dia kata, cukup musalli sebiji je tapi mu faham betul-betul, seolah-olah dia kata mu mengaji Bajuri. Seolah-olah mu mengaji Bajuri. Tak bincang lagi Sulamus Sibyan tuan-puan. Kalau faham Sulamus Sibyan, seolah-olah dia mengaji Matla'ul Badrain, seolah-olah dia mengaji kitab Bajuri, seolah-olah dia mengaji kitab Tahrir Syarqawi, seolah-olah dia mengaji kitab Mughni Muhtaj, seolah-olah. Sebab dalam Sulamus Sibyan, rujukan utama dia ialah Bajuri Ibnu Qasim, Tahrir Syarqawi, Mughni Muhtaj. Ini antara kitab-kitab yang Tok Guru rujuk. Sebab itu paling penting sangat. Kalau Tuan Guru saya dia tekan sangat, you baca, kamu baca, hampa baca, dia kata kitab bagi faham betul. Bukan pada kitab tu, pada kepahaman kita. Apabila satu kitab kita faham betul-betul dalam kitab, insya-Allah tuan-puan, insya-Allah kita tak belajar Bajuri pun, tapi masalah dan Bajuri tu kita faham. Paling penting
kepahaman kita, tuan-tuan. Kalau belajar kitab Bajuri tapi tak boleh faham, tak boleh beza. Orang tanya hadah kecil, hadah besar pun tak boleh beza. Kenapa panggil kecil? Tak tahu. Kenapa panggil besar? Tak tahu. Dah nama dia begitu, begitulah. Jadi benda basic-basic tuan-tuan tak tahu. Kita jangan habiskan masa. Kita kena betul-betul follow resepi, ramuan ataupun pendapat guru-guru untuk memahami. Sebab tu kena ada mentor. Kita nak berjaya dalam bisnes, ada mentor. Sebab mentor pernah lalui. Kita juga nak berjaya dalam agama kita, kena ada guru. Lompat guru pun bahaya, tuan-tuan. Bahaya juga dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan minggu depan, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, geng-geng anak muda kita yang menganjurkan program ini, yang bantu orang lain pun boleh tumpan. Mudah-mudahan ada keberkatan, ada kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih semua sekali lagi. Kita jumpa lagi.